Sumpah dengan nama Allah, tak betul lah kalau kiranya saya buat dosa. Lebih baik lagi daripada saya bersumpah dengan selain Allah, lepas pada tu saya buat kebaikan. Lepas pada tu saya buat kebaikan, buat taat, tapi bersumpah bukan dengan nama Allah. Hak ni bersumpah dengan nama Allah 100 kali, lepas tu buat tak molek, buat tak betul, lebih baik lagi. Itu Ibn Abbas kata. Maknanya bersumpah dengan selain daripada Allah ini besar sangat kesalahannya pada pandangan sahabat-sahabat. Baiklah, kalau orang kata Imam Nawawi, hadis ini bercanggah dengan hak Nabi SAW kata, aflaha wa abihi in sadaqa. Lagu mana? Jawapannya iaitu dia kata, ini ucapan yang tajri 'ala lisan, la tuqsad bihal yamin. Maknanya terlanjur ataupun terkeluar daripada lidah dengan begitu saja, tidak dimaksudkan yamin, sumpah dengannya. Ini Imam Nawawi sebut rekah ni. Baik, kalau orang kata pula tu lagu mana Allah SWT bersumpah dengan makhluk-makhluk dia tu. Allah SWT berfirman, was-saffat wadh-dhariyat wat-tur wan-najmi. Dia kata Allah SWT tu lain ceritanya. Hak tak boleh bersumpah ni kita dia tu boleh. Dan kalau dia bersumpah dengan apa-apa, dengan masa ke dengan apa, nak menyatakan kepentingan kepentingan benda tu, dan kepentingan dan hakikat dia tu besar artinya, cuma kita tak nampak, kita tidak seranya. Sebab itu Allah SWT bersumpah, iaitu dia nak menarik perhatian kita kepada apa yang dia bersumpah tu. Mana benda ni benda besar yang kita nampak bintang gitu jauh, nampak cerah gitu saja. Dia ada kaitan tu dengan kehidupan kita juga, ada kaitan. Mana kalau tak ada sebutir pun, ada besar kesan dia tu, besar kesan dia tu kepada kita. Sebab itu wan-najmi, Watur, bukit, bersumpah dengan bukit. Besar makna bukit ni, tidak main-main bukit ni. Kalau tak ada bukit, bumi ni pun tidak tetap. Dalam Quran pun sebut gitu. Boleh jadi gempa bumi, gempa sana sini. Hak skala tak aja pun, tak aja berlaku pun boleh berlaku. Sebab itu besar bukit. Masa lagu tu juga, masa duha, masa malam, masa tengah hari, ada berlaku dia bersumpah. Bila-bila masa, besar artinya kepada kehidupan kita. Oleh itu kena ambil berat. Gitu. Kalau kita manusia ni lain. Jadi Imam Nawawi sebut sini saja. Ni tersebut di atas lidah, terkeluar daripada lidah dengan tidak dimaksudkan sumpah. Apa maknanya? Jadi kalau kata lagu ni ada beberapa pendapat sebenarnya. Salah satunya hak ni, iaitu orang panggil hak ni sudah jadi kebiasaan dalam percakapan ahli bahasa tu. Dia tidak maksud makna hak tu, hak zahir tu tidak. Bahkan dia sebagai bunga bahasa saja, sebagai bunga bahasa saja, tidak lebih daripada itu. Sebab kita selalu buat contoh kan, kalau orang luar dia bunyi kasar dah. Kalau kita tidak, bahkan iyalah tak molek lagu tu tak molek, tapi ada lah orang guna kan. Misalnya orang Kelantan pun tidak umum juga, tapi ada. Itu pun tidak meluas, hanya di antara sains-sains orang apa benar. Dia guna apa? Natan. Dia tidak maksud tu. Begitu juga. Rajin orang kecek kata, kalau lagu tu lelah, ataupun kalau lagu tu gak kau, punah rana lagu ni. Rajin dia kata, hak ni maksud dia tu nak suruh punah rana kau. Dia tu punah rana. Tidak ada maksud apa-apa, hanya sebagai bunga bahasa. Pada dia. Yang kedua dengan makna menguatkan. Dia memberi makna menguatkan. Ia bukan memberi makna sumpah, tidak. Walaupun satu makna sumpah, satu lagi makna hanya sekadar menguatkan. Menguatkan ayat itu. Digunakan juga lagu tu dalam bahasa Arab. Yang kedua. Yang ketiga, untuk menyatakan ta'ajub. Ta'ajub, iaitu misalnya aflaha wallah, berjaya dia. Berjaya dia. Kalau kita berjaya dia, kalau dia betul-betul benar. Ataupun itu untuk menyatakan ta'ajub. Ada juga guna lagu tu. Yang ketiga, ada juga ulama yang mengatakan hak ni
Hak kata boleh lagu ni sebelum dilarang. Lepas pada tu Allah SWT larang ni. Dia kata, Innallaha azza wa jalla yanhaakum. Allah larang. Sebelum pada tu tidak larang. Sebelum pada tak larang, sebelum larang tu, mana amalan daripada zaman jahiliah lagi duduk buat. Nabi SAW pun ada juga kecek gitu. Memang sumpah, dengan maksud sumpah pun. Tapi lepas pada tu dilarang, mansuh, tak boleh dah buat lagu tu. Tak boleh dah lagu tu. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, ini mengikut Ibnu Abdul Bar. Dia kata ini kesilapan. Pula dah. Ini kesilapan perawi, kata dia. Hadis itu, lafaz itu, bukan semua hadis. Sebab itu kadang-kadang bagi ulama hadis ni, dia satu hadis tu dia kata tidak sahih. Satu perkataan disebuti, bukan semua sekali hadis. Hak keseluruhannya sahih. Hak tidak sahihnya lafaz tu. Apa tu saja. Kadang-kadang dia kata tidak sahih, sanad dia tidak sahih, matan sahih. Ada juga hak matan tidak sahih, sanad sahih, dia kata sahih, padahal matan tidak sahih. Hak dia kata sahih itu berdasarkan sanad dia. Jadi banyak perkara yang kita kena perhati kepada ulama hadis ni dia lagu. Misalnya di sini Ibnu Abdul Bar kata hak ni tidak mahfuz, lafaz ini. Bahkan lafaz ini lafaz yang mungkar, tak mungkin, tak munasabah. Dilakukan oleh Nabi SAW. Walaupun kita kata itu dulu boleh, jadi makna Nabi SAW ni selama berapa ketika nak terikut-ikutlah dengan cara jahiliah tu. Berlaku tu. Cara orang jahiliah bersumpah. Dan bersumpah tu dengan sesuatu yang tidak molek. Tak kena tu. Semua kita kata mencuri, ataupun berzina, ataupun minum arak. Walaupun sebelum diharamkan, Nabi SAW tak pernah berlaku pada dia. Pada sahabat ya mungkin, tak apalah. Tetapi kepada Nabi SAW, walaupun arak tu kemudian baru diharamkan, apakah sebelum tu ada Nabi minum? Tidak. Begitu juga dengan hak ni benda besar ni, benda berkait dengan masalah ketuhanan ni. Tak munasabah, kata dia. Hak sebetulnya ini tashif, kata dia, berlaku. Sepatutnya kan dia kata aflaha wa abihi, sebenarnya aflaha wallahi. Wa abihi itu sebenarnya wallahi. Jadi kadang-kadang kan huruf ni dia jadi tukar ataupun jadi salah tulis. Tak teriak kau. Terutama orang yang laju menulis, kalau kita tengok tulisan dia tak apa nak boleh baca. Hak dia tulis gol lain, kita baca lagu lain. Ya, kalau hak lain baca hak tu salih, ya salih sebab hak baca tu, hak dalam tu tak tahu lagi cerita lagu mana. Jadi dia kata lafaz itu tidak sesuai diucapkan oleh Nabi SAW. Hak sebetulnya wallahi, wallahi dengan wa abihi tu dekat-dekat tu. Bagi tukar sikit-sikit ya. Kalau orang tulis laju, kita boleh jadi tukar. Apalagi memang ada diguna pun lagu tu. Tak terfikir pula perawi tu yang Nabi SAW sesuai kalau dia nak kata lagu ni. Tak fikir dia. Hanya memang ada orang guna gitu. Gitu dia kata. Itu yang keempat. Yang kelima, ada ulama kata gana. Dia kata sebenarnya ada sesuatu yang mahdhuf di sini. Ada sesuatu yang dibuang. Yang dibuang itu pada asalnya jadi mudhaf. Wa abihi ini mudhafun ilaih sebenarnya. Asalnya aflaha wa rabbi abihi. Gitu. Aflaha wa abihi wa rabbi abihi. Jadi dia berjaya demi Tuhan ayahnya. Tuhan. Hak situ dibuat. Kalau kita kata lagu tu tak boleh kah? Tetapi Ibn Abdul Bar kata, dia tak kata kita nak tulis ayat bagi pihak dia. Kira-kiranya kalau kita kata gitu, itu kita saja mengandaikan takdir begitu. Tapi kalau orang kafir dengar, dia kata dia bukan tak seperti kita juga. Apa tak boleh nyata selalu. Aflaha wa rabbi abi. Kata lagu tu baru tak keliru, baru tak serupa dengan puak kita. Puak kita nak kata wa abihi sungguh dia ada benda lain. Ini dia susuk tak ayat tu jadi mengelirukan ke mana-mana pun tak boleh. Dia tak sih.